Langkah ni saja satu markah. Jadi kita tak boleh skip. Okey, kemudian menurut nota Mama Z tu, kita kemudian kena cari 3 perkara. Yang pertama kena cari dulu fx. Okey, fx. So dapat berapa? Dapat berapa fx? 16 darab 3 berapa dapat? 48 kot ya? X kuasa 2 tambah dengan lambda. Seorang cuba tekan kalkulator 16 darab 3 betul tak 48? Okey, dapat sini lambda samakan dengan kosong. Yang ini adalah persamaan 1. Okey, ada masalah tak fx tu? Okey, kemudian Mama Z cari fy. Fy sama dengan Mama Z tengok yang ini. Sama dengan 12y kuasa 2 tambah dengan lambda sama dengan kosong. Yang ini adalah persamaan nombor 2. So yang pertama kita mesti bunuh lambda. Okay, kita kena bunuh lambda. So katakan kat sini Mama Z nak bunuh ni dapat kat sini. Okay, Mama Z buat 1 tolak 2. Okay, 1 tolak 2. So Mama Z akan dapat 48 X kuasa 2 tolak 12Y kuasa 2 sama dengan kosong. So Mama Z nampak kita boleh permudahkan dengan sifir 12. Okay, 12 darab 4. Okay, 12 darab 4, 48. So Mama Z dapat gini. So yang ini kita namakan dia persamaan yang ketiga. Okay, kalau ada masalah tu tanya tau. Sebab saya tahu awak ada separuh ada buat ujian saliwa tu. So tak apa, yang ini Mama Z record. Kalau nak tunggu semua ada dalam ni, belum tentu kita boleh mula kelas dah. Okey. So sekarang ni Mama Z ambil yang ini, yang dalam ni, itu adalah F lambda sama dengan, ambil sebiji, X tambah Y tolak dengan 3 dan lepas tu kita akan samakan dengan kosong. Jadi sekarang kita decide, kita nak ganti X ataupun ganti Y. Contohnya Mama Z nak hilangkan yang ini. Okay, Mama Z nak hilangkan yang warna kuning ni. Jadi Mama Z kena buat Y sama dengan 3 tolak dengan X. Okay. Dan nilai yang Mama Z buat ni, Mama Z akan sumbat dalam ni. Okay, so kita tengok apa yang kita dapat. Okay, awak dapat kat situ sekejap. Ada mesej masuk ke apa ni? Okey, tak apalah. So yang tak boleh masuk dengar video nanti Okey, 4x kuasa 2 tolak dengan nilai y kuasa 2 sama dengan kosong. Kemudian Mama gantikan nilai y tu dengan 3 tolak dengan x. Okey, yang ini kita kena kembang betul-betul. Takut kita overconfident nanti salah pula. Mama Z pun kadang-kadang salah kembang. Okey, dapat 4x kuasa 2 tolak, ni sangat penting tolak ni deh. Okey, so kembang betul-betul 9 tolak 6x tambah x kuasa 2. Sama dengan kosong. Jadi kita kena buka kurungan besar tu. Okey, buka kurungan besar. 4x kuasa 2, dia akan jadi tolak x kuasa 2 tambah dengan 6x tolak dengan 9 sama dengan kosong. Okey, so kita teruskan lagi, dia jadi apa ni? 3x kuasa 2 tambah dengan 6x tolak dengan 9 sama dengan kosong. Sebelum Mama Z factorize, Mama Z kena kecilkan dulu, dia jadi x kuasa 2 tambah dengan 2x tolak dengan 3 sama dengan kosong. Baru kita
factorize. Okey, bila awak factorize dapat berapa? Yang ini dapat X darab dengan X. Yang ini dapat 3 darab dengan 1. Kemudian kat sini ada tambah, tolak sama dengan kosong. Jadi nilai X sekarang awak ada yang pertama negatif 3. Nilai X yang kedua adalah 1. Okey, so kita patah balik nilai Y. Y tadi ialah, Y tadi yang ini ni. Okey, Mama Z tak nak ambil yang atas. Ada juga kat atas tapi Mama Z nampak yang itu. Okey, apabila kita ganti X sama dengan negatif 3, okay, kita akan dapat Y, okay, Y sama dengan 3 tolak X. Dekat sini Mama Z dapat 6. So dari situ kita buat kesimpulan titik kita yang pertama ialah negatif 3, 6. Itu titik yang pertama. Apabila Mama Z ganti X sama dengan 1, okay, kita ganti X sama dengan 1, Y sama dengan 3 tolak 1. Jawapan kita 2. Jadi koordinat yang kedua kita, point yang kedua kita ialah 1, 2. So Mama Z dah dapat stationary point. Okey, ada soalan sampai stationary point? Okey. So semasa kita buat tadi, kita nak tahu nilai X. So Mama Z dah ada 2 nilai X. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, semasa kita buat tadi, objektif kita nak cari nilai Y. So sekarang kita dah ada 2 nilai Y. Dan kita ada satu lagi, kita nak cari nilai lambda. Okay, nak cari nilai lambda. Okey, untuk cari nilai lambda, Mama Z pilih yang mudah. Yang ini pilih yang mudah. 12Y kuasa 2 tambah lambda. Okey, untuk proses mencari lambda, 12Y kuasa 2 tambah lambda sama dengan kosong. Yang ini Mama Z ambil yang ini. Warna purple tu. 12Y kuasa 2 tambah lambda. Jadi dari situ Mama Z boleh buat kesimpulan bahawa nilai lambda itu bersamaan dengan negatif 12. Kalau Mama Z guna nilai yang pertama, negatif 12, 6 kuasa 2. Okey, seorang kira dapat berapa yang ni? Negatif 12 darab dengan 6 kuasa 2. Seorang kira Okey, satu lagi lambda sama dengan negatif 12, 2 kuasa 2. Okey, seorang kira dapat berapa? Negatif 432, Mama. Negatif 432. Satu lagi yang bawah ni? Berapa dapat? Saya husnuzon je ni. Okay, saya husnuzon pelajar memang berada di sana tu. Kena husnuzon lah, kalau tak nanti naik darah tinggi pula kita kan. Husnuzon, pelajar berada di sebelah sana. Okey, pelajar kena tekan kalkulator sebab kita sedang buat proses pembelajaran. Berapa dapat? Nampak gayanya Mama Z. Negatif 48. Negatif 48 Mama Z kena backup lah. Kalau tak nanti PDP kita jadi lambat. Sebab pelajar tak ada kalkulator depan dia sekarang ni. Dia sedang, saya tak tahu dia sedang buat apa, tapi saya husnuzon dia sedang belajar. Okey, so negatif 48. Betul Okey, kemudian yang objektif kita buat tadi, kita dah dapat nilai X, nilai Y, nilai lambda. Cuma sekarang ni dia nak suruh kita cari, okay, ada soalan ni dia minta kita cari minimum value. Jadi Mama Z akan copy nilai ke atas ni supaya Mama Z tak perlu salin banyak. Okey.
So apabila dia nak nilai minimum, kita ada dua nilai sekarang ni. Okay, kita ada dua nilai. Okay, Mama Z nak ambil nilai tu je. Okay, yang pertama kita kena ganti dua-dua lah. Yang pertama F, titik kita -3, titik kita satu lagi 6 sama dengan, Mama Z ganti dalam ni je. Dalam tu je. Sama dengan 16 darab -3 kuasa 3. Ingat tu kuasa 3 tu ya. Tambah 4 darab dengan 6 kuasa 3. Proses kira ni sekejap lagi kita buat. Kita buat jalan kerja dulu. Okay, kita buat jalan kerja dulu. Yang kedua, F kita gantikan titik kita 1, 2 sama dengan 16 darab 1 kuasa 3 tambah dengan 4 darab dengan 2 kuasa 3. Kita sediakan tempat dahulu, lepas tu kita akan guna perkhidmatan kalkulator. Okey, yang pertama, untuk kalkulator yang pertama, Mama Z akan masukkan yang biru tu ya. Kita ada 16 alfa tutup kurungan X shift X kuasa 2. Macam tu. Tambah dengan 4 alfa SD shift kuasa 2. So dia jadi kuasa 3. Tekan button calculate. Kita masukkan titik yang pertama -3 sama dengan, kita masukkan nilai Y kita 6 sama dengan. So jawapannya 432. Okay, jawapan kita 432 kat sini. Okay, kita tekan calculate lagi sekali. Kita masukkan titik yang kedua tadi. Okay, titik yang kedua tadi nilai X dia 1, nilai Y dia 2. So nilainya adalah 48. Okay, nilai 48. So Mama Z double check nilai yang tadilah yang pelajar tak kira tu kan. Okey, 6 kuasa 2 darab -12. Okey, kebetulan jawapan nilai yang sama tu ya. Satu lagi -12 darab dengan 4. Sorry. -48. Okey. So sekarang ni antara 432 dengan 48 yang mana nilai yang minimum? Okay, so untuk menjawab yang minimum, pelajar kena buat kesimpulan. Dia tak boleh suruh pemeriksa cari, tak boleh. Jadi kita kena jawab minimum value is 48. Barulah dapat markah penuh. Okey, setakat yang Mama Z bincang nombor 5, ada masalah tak? Mama Z nak cek jawapan sekejap ni. Okey, so kita buat nombor 5. So nilai X kita 1, okay, nilai X kita 1, nilai Y kita 2, nilai minimum kita 48. Tu yang kita jawab tadi tu. Okay, dalam exam, kalau dulu selalu keluar soalan Lagrange ni, sekarang ni katanya jarang nak keluar, tapi kita tak boleh percaya. Kita try kena buat juga. Okay, ni jalan kerja untuk Lagrange. So Mama Z jadikan nombor 5 sebagai cara, okay, nombor 5 sebagai cara kita nak mengulang kaji soalan nombor 5. Kalau soalan nombor lain, awak dah boleh tengok video kelas tutor. Lagipun untuk kelas lain, tutor minggu ni cikgu awak akan buat tajuk 1. Jadi awak ulang lagi benda yang sama. Okey, boleh ke Mama Z nak masuk bab 2 dah ni? Boleh. Okay, ready? Tengok bab 2 ni. Okay, tengok bab 2. Mama Z husnuzon, pelajar buat nota bab 2 dah. Okay, kita husnuzon. Sebab di peringkat Mama Z memang hujung minggu baru ni Mama Z memang sediakan soalan untuk pelajar untuk hadapi UPS. Kita buat soalan ekstra supaya kita boleh buat ulang kaji. Kita buat 3 set. Okay, soalan nanti masih lagi dalam bentuk objektif UPS. Okay. Sambil-sambil kita buat latihan, sambil-sambil kita belajar, Mama Z akan pilih soalan yang ikut subtopik. Seandainya awak ada masalah, terus tanya, jangan malu. Okay.
Ready Mama Z nak mula soalan 2010. Okey, yang pertama. Apabila dapat soalan, kita akan dapati ada faktor pengganggu. Ni faktor pengganggu kita panggil dia. Syaitan. Jadi yang pertama, awak keluarkan 1/4 keluar. Awak letak luar, syaitan ni letak luar. Tinggal lagi X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 dx, dan benda ni sebenarnya berada di dalam kurungan kalau ikutkan sepatutnya. Okey, step pertama ada masalah tak? Kalau Mama Z terputus bagi tahu Okey, so Mama Z nak mula integrate. Kita kena pegang cuping telinga. Pegang cuping telinga dan kita kena niat kita sedang buat integration. Jadi proses yang terlibat ialah tambah 1 bahagi something. Tu kita kena set minda kita. Sebab kita baru bergerak daripada tajuk differentiation. Sekarang Mama Z nak ajar integration, dia mesti powernya bertambah 1 bahagi power itu. Okey. So yang ini pelajar akan dapat 1/4, okey. X kuasa 2 tu akan menjadi X kuasa 3. Sebab Mama Z bagi tahu tadi kuasa bertambah. Per dengan 3. Kemudian kita tambah dengan 3X, asalnya kuasa 1, dia jadi kuasa 2 per 2. Kemudian tolak dengan 4. Mula-mula X tu kuasa kosong sebab tu tak ada. Akhirnya jadi kuasa 1 per 1, tapi jarang orang buat. Jarang orang buat, tapi Mama Z sebab mengajar, Mama Z tunjuk. Jangan lupa tambah dengan C. Okey, so Mama Z nak cantikkan semua soalan supaya kita dapat markah penuh. Okey, Mama Z nak dapat markah penuh. Jawapannya ialah X kuasa 3 per dengan 12 tambah 3X kuasa 2 per dengan 8 tolak. Yang ini tinggal lagi X sebab Mama Z dah matikan 4 ni dengan 4 dalam ni. Dia mati. Dia mati. So tinggal lagi tolak X tambah dengan C. Okey. Mama Z minta seorang semak jawapan Mama Z. Betul tak jawapan akhir dengan soalan awak tu? Boleh tak? Saya seorang ni sudah. Sebab kalau saya nak check muka surat yang ke-20, muka surat yang ke-21 nanti jauh saya nak check semak. Okey. Betul tak jawapan saya nombor 1? Betul. 1A? Betul Betul Mama. Betul Mama. Okey, thank you. So Mama Z skip soalan 1B, Mama Z skip sebab dia subtopik lain. Skip dulu. Okey, kita nak belajar ikut ni, ikut subtopik. Supaya pelajar dia ada yang tengok video dia tak faham juga. Dia tak faham juga video. Jadi Mama Z tak tahu nak macam mana lagi. Slow and steady dah Mama Z ajar video tu. Okey. So Mama Z start nombor 3 pula. Ready? Mama Z nak buat nombor 3. Apabila kita buat soalan yang melibatkan eksponen, dia ada syair untuk balas pantun tajuk differentiation. Dia ada syair dia. Syair dia yang pertama, salin semula soalan. Kalau differentiation darab dengan, integration jadi bahagi dengan, differentiate power. Differentiate power. So kata kuncinya kat sini ialah bahagi, lawan kepada darab tajuk integration.
Okey, jadi Mama Z nak buat dulu yang warna kuning ni ya. Yang warna kuning ni Mama Z nak buat dulu. Lepas siap baru boleh sambung hands. Okey, bismillah. So untuk buat dia yang pertama, salin semula soalan sebiji sebijun. Bahagi dengan differentiate power. Differentiate power, Mama Z dapat 3 tambah dengan C. Gitu je tajuk integration yang melibatkan eksponen. Jadi Mama Z permudahkan, dia jadi E kuasa 3X tambah 2 tambah dengan C. Ini untuk soalan 3 E kuasa 3X tambah 2. Okey, sampai situ boleh ke tak boleh? Boleh Mama. Okey, boleh. Mama Z teruskan dengan perkataan berantu di sini iaitu hands. Mama Z nak jawab 6 tu. 6. Okey, mula-mula Mama Z cuba abaikan dahulu ni. Okey, Mama Z cuba abaikan dahulu. Mama Z tulis benda yang sama, integrate 3 E kuasa 3X tambah 2. Minta maaf tertinggal ni dx ni sama dengan E kuasa 3X tambah 2 tambah dengan C. Tapi soalan kita di sini ialah nombor 6. Macam mana 3 ni nak jadi 6? Tu kita kena fikir macam tu masa exam. Macam mana 3 tu nak jadi 6? Kita kena darab dengan 2. Apabila pelajar darab 2 di sebelah kiri, pelajar juga kena darab 2 di sebelah kanan. Jadi apabila pelajar nak letakkan, okay, Mama Z masuk sedikit tajuk subtopik terakhir tu, definite integral tu, Mama Z masuk. So sekarang ni apabila nak masuk yang itu, Mama Z sama kat sini So kat situ dia ada integrate 0, 1, 6 tu adalah 2 darab dengan 3. Okey. So tadi jawapan kita tadi ialah 2. Okey, Mama Z letak 2 luar deh. Tak apalah, nak masuk dalam pun tak apalah. Okey, pelajar dapat jawapan tadi 2 E kuasa 3X tambah 2. Tadi pelajar buat tambah C. Oleh kerana kat sini ada nilai limit kat situ, maka kat sini Mama Z buat 0, kat sini 1. Boleh ke? Okey ke ni? Yang tak ambil dulu maksudnya dia kena dengar betul-betul lah Mama Z ngajar ni. Boleh Madam. Boleh. So kita akan ganti dulu dengan 1. Okey, kita kena ganti dengan 1. Bila ganti dengan 1, pelajar akan dapat 2 E kuasa 5. Sebab 3 darab 1, 3 tambah dengan 2 tu jadi 5. Kemudian kena buat operasi tolak. Sekarang ni Mama Z nak ganti dengan 0. Bila ganti dengan 0, Mama Z dapat nilai kuasa 2. Lepas tu kita tekan kalkulator saja yang ini. 2 shift ln kuasa 5 tolak 2 shift ln kuasa 2. Jawapan kita adalah 282. Saya tulis 282.048. So Mama Z dapat jawapan ni. Boleh tak? Boleh ke?
Kenapa Mama Z bagi jawapan macam tu? Sebab soalan kata evaluate. Okay, soalan kata evaluate iaitu dia nak nilai. Okay. So yang ini jalan kerja. Macam mana kalau kita nak guna kalkulator untuk bantu kita semak jawapan. Okay, Mama Z tunjuk cara nak semak jawapan. So Boleh, kalau Mama. okay, Mama Z tunjuk cara semak. Okay, tengok Okay, untuk semak, pelajar letak kalkulator ni dekat soalan ni. Okay, so pelajar tekan tanda integration ni, tekan. Tekan tanda integration, dia keluar. Masukkan nombor 6, shift, ln, kuasa dia 3, alpha, tutup kurungan, tambah 2. Kemudian gerakkan cursor ke atas. Dia pergi ke atas nombor 1. Dan kita gerakkan ke bawah. Okay, ke bawah kita masukkan nombor 0. Lepas tu tekan je tanda sama dengan. Tekan tanda sama dengan. Dapat sebiji apa yang kita kira. Yang ini soalan jenis macam ni, pelajar tak boleh salah lah exam nanti. Sebab kita boleh semak. Okey. So selesai soalan nombor 3. Okay, selesai soalan nombor 3. Mama Z harap anda di sana boleh faham ya. Sebab Mama nampak ada lagging sedikit di sini. Okay, mungkin pelajar dengar apa yang Mama Z ajar ni setelah 5 saat. Dia ada lagging sedikit beberapa saat. Okay. Kita masih tadi kita dah buat masa soalan yang depan tadi kita buat tentang power rule lah. Yang ini kita buat exponent rule. Kita tengok soalan lain. Okey, kita try nombor 4 sebab kita dah belajar nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ini ialah petua eksponen baru belajar tadi. Okey, jadi kalau kita nak buat dia, macam mana nak buat dia? Dapat jawapan dia sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun. Kemudian highlightkan yang ini. Darab dengan darab ke bahagi? Darab ke bahagi? Bahagi. Darab ni sebab kita terbiasa dengan differentiation. Sebab tu Mama Z kata semasa awak tengok tanda integration cacing ni, awak nampak tanda cacing ni, awak terus tekan cuping telinga. Untuk kita bagi clue dekat minda kita, kita sedang buat integration, bukan lagi differentiation. Kalau tak awak buat darab macam Mama Z buat tadi sebab kita terbiasa. Okey, bahagi dengan differentiate power. Okey, differentiate power, Mama Z dapat negatif 2 dan jangan lupa tambah dengan C. Sebab itulah ruangan yang ini Mama Z buat kecil saja. Sebab jalan kerjanya sebaris sahaja tapi markahnya ialah 3. Walaupun markah sebaris, jalan kerjanya sebaris, markahnya ada 3. Tu dia. Betapa seronoknya belajar integration kalau betul. Sebaris terus dapat markah pukal. Berbanding kalau salah terus hilang 3 markah. Jadi make sure kita kena betul. Okey, nombor 4 kalau siapa ada masalah hantar WhatsApp pun tak apa dah. Okey, nombor 4 tu. Okey, so Mama Z teruskan. Okey, soalan nombor 4B masih lagi di bawah tajuk yang sama. Okey, 4B. Okey, Mama Z buka WhatsApp kalau pelajar hantar WhatsApp ni. Okey, so ada pelajar dah mula bagi tahu dia tak ada line tu. Jadi kosong je. Okey, tak apa. Nanti dengar video Mama Z ni. Mama Z cuba ajar slow-slow. Okey, nombor 4B. Okey, latihan. Kita nak buat latihan. Apabila kita dapat bentuk macam ni, kita kena banyak-banyak bersabar. Jangan tinggalkan soalan ni. Yang pertama, awak tukar dulu T yang pertama tu kuasa 1/2 tolak
awak tukar dulu T iaitu dengan T kuasa negatif 2. Macam tu, tukar dulu. Siapa tak boleh tu kan? Kalau yang boleh tak ada masalah. Okay, yang boleh tak ada masalah. So yang ini awak akan ada T kuasa 2 tambah dengan T kuasa set tu duduk kat bawah, dia akan jadi negatif 1/2. Okey. So sebab pelajar tak semak tadi, Mama Z akan cuba cari jawapan lah ya. Tutur. Okay. Tak apalah. Seorang pelajar semak jawapan Mama Z dah. Mama Z nak cari jauh pula perginya. Okey, nak buat B sekarang. Siapa yang tolong semak jawapan Mama Z nanti bagi tahu dah. Kalau salah bagi tahu. Okey, so sekarang ni Mama Z nak kembang yang ini dulu. Yang ini darab yang ini dulu. Dapat berapa tu? Teka. Dapat berapa? Integrate. Kuasa kita ada kat situ kuasa setengah dulu. Okey, setengah. Tambah dengan 2. Tambah dengan 2. So Mama Z dapat 5/2. So kat sini adalah T kuasa 5/2. Tu yang warna biru. Kalau Mama Z kembang ni dengan ni pula, dia akan jadi tambah T kuasa kosong. Okey, Mama Z kembang warna hijau pula, biar warna-warni supaya tak tertinggal. Ni, darab ni. Mama Z dapat negatif T kuasa kosong. Last sekali, Mama Z guna warna orange. Yang ini dengan yang ini. Mama Z akan dapat negatif T kuasa negatif 5/2. Okey, boleh tak? Proses kembang ni, boleh tak? Okey? Boleh, Kita, Mama. Boleh, Mama. boleh. Okey, kita teruskan lagi. Integrate. Kita yang tinggal ialah, Mama Z tulis kalau nak skip masa exam nanti pun boleh. 5/2 tambah 1 tolak 1 tolak T kuasa negatif 5/2 dt. Di mana nilai ni mati. Nanti exam step warna hijau ni boleh skip. Jadi yang tinggal kat kita sekarang ialah integrate T kuasa 5/2 tolak T kuasa negatif 5/2 dt. Barulah Mama Z boleh mula integrate. Okey, nak mula integrate, Mama Z akan dapat T, bila kita tambah 1, dia jadi 7/2 per 7/2. Dia jadi gitu. Tolak dengan T apabila negatif 5/2 ditambah dengan 1, dia akan jadi negatif 3/2 per negatif 3/2 tambah dengan C. Bolehkah? Boleh ke tak? Boleh, Mama. Boleh. So jawapan akhir dia tak muat kat sana, Mama Z tulis kat sini. 2 T kuasa 7/2 per 7. Sini akan jadi tambah 2/3. Kalau saya nak bawa turun T tu, dia akan jadi T kuasa 3/2 tambah dengan C. Macam tu. Okey, so macam mana? Boleh ke tak?
Okey, boleh ke? Mama nak cari jawapan akhir ni. San Okey, yang mana tak boleh tu bagi tahu. Okey, yang Mama Z buat tadi Okey, kita dah buat tadi nombor 1. Okey, betul kan nombor 1. Kemudian kita buat nombor 3. Okay, cuba tengok nombor 3, jawapan nombor 3. Betul ke salah Mama Z buat? Betul. 282.05. Okey, tengok dia ada kepentingan ni kenapa Mama Z suruh tengok. Betul Mama. Okey. Kita nampak macam betul tapi exam nanti pelajar akan tanya. Okey, mana tadi kita buat? Nombor 2 ke tadi kita buat? Yang ni betul? Jawapan 28 tadi. Mana kita buat? Jawapan nombor 3 tadi. Okey, jawapan nombor 3 tadi. Sebab Mama Z buat ulang kaji sekarang tanpa arahan muka surat depan. Okey, tanpa arahan muka surat depan. Dan dalam soalan ni dia cakap evaluate, dia tak mention nak berapa decimal places. Jadi selepas pelajar buat 3 decimal places, Mama Z harap dalam kurungan awak buat 3 decimal places. Tambah sikit dekat jalan kerja awak. Kalau pelajar nak buat jawapan dia 282.05, dalam kurungan buat 2 decimal places. Okey, kenapa Mama Z buat ni? Kerana sebab sekarang kita buat tanpa arahan soalan. Exam nanti soalan akan mention dia nak berapa titik. Jadi pelajar kena biasakan dari sekarang. Okey, kemudian lepas tu Mama Z buat soalan nombor 4A dengan 4B. Okey, 4A kita dia lari, soalan ni dia dah mula lari dah. Okey. 4A kita dapat negatif 3. Sama tak? Negatif 3E per dengan 2. Sama tak dengan Mama Z? Sama kan? Sama kan jawapan ni? Pelajar pun tanya. Pelajar pun tanya, Mama, kenapa jawapan Mama negatif dekat 2 tapi jawapan belakang negatif dekat 3? Jawapannya sama saja, nak letak kat depan ni pun boleh. Nak letak negatif kat depan ni, kat sini tak ada pun tak apa. Janji maksudnya sama. Kemudian nombor 4B. Okey, nombor 4B. Jawapan Mama Z 2/7. 2/7. Ni jawapan dia. Okey, ni 2/7. T kuasa 7/2. Kemudian tambah 2/5. Ni betul ke tak Mama Z tadi? Sama ke tak tadi? Tak sama kan? Mana salah? Sepatutnya kan kalau awak tengok logiknya contoh. Kalau awak tengok kat sini ada unsur 3, dalam jawapan kita pun mesti ada unsur 3. Tapi tiba-tiba jadi 5 kan? So nanti Mama Z akan betulkan jawapan daripada ni lah pensyarah ni. Mama Z akan betulkan. Okay. So jawapan yang betul ialah jawapan yang kita sedang kira ni. Ada tak pelajar kira dapat lain daripada Mama Z? Sebab proses kita tadi ialah negatif 5/2 tambah dengan 1 ni tambah 2/2. Dia akan dapat negatif 3/2. Mesti ada unsur 3, mesti ada unsur 2 dalam jawapan kita. Tapi jawapan yang bawah, yang satu lagi tu ada 5. Jadi take note pelajar sekalian. Jawapan ni Mama Z betulkan untuk kawan-kawan Mama Z. Mama Z maksudnya dengan awak lah penentu dia betul ke salah ni. Sebab Mama Z bincang dengan awak dulu. Tak boleh betulkan. Dia hang, nanti Mama Z betulkan Betulkan kawan-kawan. Okey, selesai dah situ. Okey, ingatkan betul-betul kok kawan lain buat nanti dia kata Mama Z salah tu. Mama Z tak betulkan lagi jawapan. Okey, boleh Mama Z sambung?
Mama Z masih di talian kan? Boleh Mama. Boleh Okey. Mama Z sambung soalan seterusnya. Mama Z cari yang intro dahulu supaya besok kita boleh buat yang lagi tinggi. Buat intro dulu. Mana yang intro? Okey. Kalau Mama Z warnakan dia warna merah tu nombor 11 Ya, tu, Mama. 11A. 11A tu soalan chapter. Take note. Yang ini adalah soalan chapter 3. Sebab silibus kita bertukar-tukar setiap tahun. Sebelum ni topik 2. Ni dah bertukar jadi topik 3. So Mama Z tunggu dahulu waktu. Cari yang mudah dulu. Okey, mana yang mudah? Tapi kena study sendiri juga tau. Video tu jangan tak study. Okey, Mama Z pilih. Okey. Soalan nombor 17. Soalan nombor 17, awak ingat balik contoh Mama Z buat dulu untuk differentiation dah. Untuk differentiation yang pertama, kuasa datang depan. Kuasa datang depan maksudnya dia adalah darab. Salin semula dalam kurungan, maksudnya kekal, salin. Nombor 3, kuasa tolak 1. Nombor 4, darab differentiate dalam kurungan. Yang ini semasa tajuk differentiation. Kalau kita sedang berada di bawah tajuk integration, yang pertamanya ialah kita kena salin semula dalam kurungan. Salin semula dalam kurungan. Kemudian step nombor 2, yang ini akan jadi nombor 1. Yang nombor 2-nya adalah kuasa bertambah 1. Power ni tambah dengan 1. Jadi step nombor 2, kuasa bertambah 1. Nombor 3 dia, ni akan jadi nombor 3 dia, iaitu kalau di sini darab, di sini akan jadi bahagi hasil. Hasil tambah. Yang keempat sama, yang keempat yang ni sama. Kalau dia kata darab, sini kata bahagi differentiate dalam kurungan. So sekarang ni di minda pelajar dia kena ada benda ni, iaitu terbalik kepada pantun dy dx kepada syair integration. Okey, Mama Z mula bersyair. Salin semula dalam kurungan. Gitu. Cak-pong. Kuasa pula ditambah 1. So jadi 5. Selesai dah step ni. Mama Z selesai dah. Salin. Tambah. Bahagi dengan hasil tambah 1. Satu lagi, part ni pula, bahagi juga dengan differentiate-nya negatif 3 tambah C. Kalau awak ingat syair ni, soalan yang melibatkan power ni akan jadi mudah. Okey, Mama Z ulang lagi sekali. Yang pertama, salin semula dalam kurungan. Yang kedua, kuasa bertambah 1. Bila kuasa bertambah 1 dia jadi 5. Step nombor 3, bahagi kuasa itu. Step yang keempat adalah bahagi juga dengan differentiate dalam kurungan dapat negatif 3 tambah C. Jadi jawapan akhir kita, bukan senang ni pensyarah nak nyanyi dalam video ni. Nanti awak dengar balik 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, awak mesti rindu dengan suara Mama Z ni. 2 tolak 3X, kuasa dengan 5
per dengan negatif 15 tambah dengan C. Tu jawapan nombor 17. Mama Z semak jawapan dulu deh. Okey, nombor 17. Betul pun Mama Z buat. Betul. Okey. So macam mana kita dah buat beberapa soalan. Ni soalan terakhir lah. Kita dah buat beberapa soalan tetapi kita baru buat konsep, baru kita buat yang basic integration baru. Okay, besok Mama Z akan masuk special case dan Mama Z akan cari masa untuk buat juga yang substitution method. Pelajar akaun, Mama Z nak ingatkan jangan buat soalan pelajar sains. Sebab apa yang awak belajar dengan pelajar sains belajar lebih. Nanti dia ada integration sign, integration cos, awak tak boleh buatlah yang tu. So awak buat saja soalan Mama Z bagi sebab Mama Z dah susun soalan untuk awak untuk exam. Okay, dah susun untuk UPS pun Mama Z dah susun 3 set tu. Cuma nak tunggu kawan Mama Z semak dulu kok Mama Z salah type. Okay. So ada apa-apa nak tanya sebelum Mama Z stop kelas? Ada apa-apa nak? Ada tak ada? So Mama Z stop ni sebab nak bagi awak gap supaya boleh masuk kelas seterusnya. Okay? So kalau tak ada, kita jumpa besok hari. Itu saja daripada Mama Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama.